Rasionalism. Rasionalism adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Jadi dia ialah bertentangan dengan imperialism, mementingkan akal fikiran sahaja daripada panca indera, dan pemikiran ini berpegang sumber pengetahuan. Jadi pemikiran ini berpegang sebagai akal adalah sumber utama fikiran. Jadi akal ini adalah kuasa tertinggi dalam semua aspek. Akal manusia mampu untuk mengetahui apa sahaja. Rasionalism ini dia bertentangan dengan imperialism. Secara teorinya, dia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan yang terutama. Konsep utama yang menjadi pegangan ini adalah percayaan terhadap kemampuan dan otoriti akal fikiran. Untuk akal fikiran ini sebagai alasan untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Pemikiran rasionalism ini didukungi oleh Descartes 1596 hingga 1716. Dia telah mengemukakan beberapa istilah. Yang pertama adalah kepastian, iaitu dorori. Contohnya, A lebih besar pada B, B lebih besar pada C. Jadinya mestilah A lebih besar pada C kan. Yang kedua, pengeneralisasi, iaitu takmian, iaitu contoh yang disebut di atas sesuai dengan semua yang disebut di keadaan masa dan tempat dan semuanya lah. Yang ketiga adalah subjektivism, iaitu zatiah. Zatiah iaitu semua kewujudan adalah subjektif. Yang keempat adalah rumus matematik. Contohnya, jumlah sudut segitiga adalah 180 darjah. Walau apa pun semua segitiga pasti adalah 180 darjah. Yang kelima adalah rumus mantik. Contohnya, seperti yang menyuruh, pastinya lebih besar daripada cabang-cabangnya. Dan yang terakhir adalah selain itu, kita perlu tahu pemikiran rasionalism ini bersama dengan pemikiran empiricism ini dapat meletakkan kemampuan seseorang itu mengenali hakikat kewujudan sahaja. Rasionalism di Malaysia mungkin dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi dan teknologi. Kemajuan teknologi dan globalisasi memungkinkan akses terhadap berbagai ideologi dan pemikiran dari luar negeri, termasuklah rasionalism. Pengaruh dari negara maju yang akses mudah ke informasi melalui internet telah mempercepatkan penyebaran pemikiran rasionalism di Malaysia. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan formal atau tidak formal juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pemikiran seseorang. Sistem pendidikan di Malaysia telah memberi pengajaran pemikiran rasionalism melalui kurikulum sains dan teknologi, serta bidang ilmu sosial yang mengajar masyarakat mengenai logik dalam analisis dan pemahaman dunia. Dan akhir sekali adalah tuntutan dan kemahuan masyarakat. Masyarakat rakyat Malaysia yang semakin kritikal dan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber maklumat juga turut mempengaruhi pemikiran rasionalism di Malaysia. Tuntutan dan kemahuan masyarakat terhadap informasi yang tepat dan sahih serta kebebasan berfikir dan bertindak yang rasional dapat memperkuatkan rasionalism di dalam masyarakat. Kesan rasionalisme terhadap peradaban Malaysia boleh dipecahkan kepada dua, iaitu agama dan masyarakat. Kesan rasionalisme terhadap agama, terutamanya agama Islam, boleh dilihat dengan tersebar luasnya agama Islam ke segenap pelosok dunia melalui jalan dakwah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kemajuan ini telah menarik perhatian Barat untuk menguasai ilmu tersebut dan mereka menggunakan semula cara itu untuk menyebarkan agama mereka sendiri, iaitu agama Kristian. Daripada aliran ini muncullah Islam liberal yang di dalamnya terdapat pelbagai mazhab dan teori dalam bidang ilmu. Mengikut fahaman ini secara rasional menggunakan akal semata-mata dalam perkara lain yang terbatas pada pemikiran manusia. Kesan rasionalisme terhadap masyarakat pula ialah dapat memberikan sifat rasional pada seseorang untuk berfikir secara ilmiah. Sebagai contoh, terdapat satu masalah yang timbul di satu kawasan kejiranan. Ketua penduduk atau ketua kampung dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari jalan penyelesaian yang memberi faedah pada semua masyarakat di situ. Berbalik pada ideologi rasionalisme, keputusan yang hendak dibuat hendaklah dipikir secara rasional dan logik serta diambil kira risiko dari tindakan yang akan diambil. Hal ini menunjukkan ideologi rasionalisme
penting untuk merangka apa saja yang mahu dilakukan agar tidak salah dalam membuat sesuatu keputusan. Kita akan pergi kepada cara mengawal rasionalism. Rasionalism adalah satu pandangan falsafah yang dapat mempengaruhi cara pemikiran seseorang. Untuk pengetahuan semua bahawa ideologi rasionalism memberikan impak yang positif kepada kerajaan. Seperti mana yang kita tahu, impak politik, ekonomi dan juga sosio-budaya. Namun begitu, jika ia tidak dibendung dan dibendung tanpa batasan agama, ia juga boleh mendatangkan impak yang negatif seperti mana yang kita tahu perbalahan ataupun liberalism. Oleh itu, ideologi ini perlu dibendung untuk mengelakkan perkara-perkara seperti itu terjadi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kesedaran tentang kelebihan dan kekurangan pemikiran ideologi ini. Yang kedua adalah mendorong dialog dan perbincangan terbuka tentang ideologi rasionalism dengan pandangan alternatif yang lain seperti pandangan keagamaan dan juga kebudayaan. Yang ketiga, kerajaan perlulah mewujudkan pendidikan yang seimbang yang mengajar anak-anak tentang pemikiran kritis dan analitis, namun masih mengembangkan pemikiran rasionalism yang mampu mengatasi masalah-masalah yang bakal berbangkit pada satu hari nanti. Oleh itu, dalam hal ini, peranan mengawal rasionalism perlu dilakukan untuk memastikan rasionalism tidak menjadi satu dogma yang kaku dan terlalu abstrak, namun masih relevan untuk digunakan bagi mengatasi masalah-masalah yang bakal timbul pada satu hari nanti. Contoh-contoh bagi rasionalism pula pada bahagian politik, misalnya John Locke memandang bahawa hak-hak individu dan pemerintahan yang adil harus didasarkan secara rasional dan disepakati oleh individu. Etika pula, terdapat pendekatan rasionalism yang berpendapat bahawa tindakan moral yang benar dapat ditentukan melalui pemikiran rasionalism dan persiaran logis di mana moralitas didasarkan pada kewajipan rasional dan prinsip universal. Ini hanya beberapa contoh saja bagi rasionalism dalam pelbagai bidang. Secara umum, rasionalism menekankan pentingnya akal dan logika dalam memperoleh pengetahuan dan memandangkan sebagai sumber utama kebenaran dan kebijaksanaan. Kesimpulan, rasionalism ni adalah terdapat dua pandangan yang pada aku ada keburukan dan kebaikan. Kebaikannya membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalami sesuatu benda daripada puncuk hinggalah terjadi sesuatu dengan akal dan fikiran kita sendiri. Bukannya kita memandang itu pada satu bahagian yang kita dapat fahami bagi daripada akal dan mata kasar. Sebagai contohnya, kita tahu sesuatu objek yang dicipta oleh manusia itu ada penciptanya dan kita nampak siapa penciptanya. Manakala untuk kehidupan mula jadi seperti pokok, alam semesta dan bumi ini sendiri, kita tak dapat untuk memfikirkan secara logik akal dan kita hanya pandang pada sesuatu bahagian, iaitu kita tahu yang bumi ini wujud sebelum kita wujud dan asal-usul manusia itu sendiri tidak dapat diketahui. Sedangkan kita sebagai Islam, kita sendiri tahu Allah telah berfirman dalam kitab Al-Quran yang mengisahkan bahawa Nabi Adam telah dicampak daripada syurga ke bumi kerana melanggar perintah Allah. Tetapi kita tak anggap benda itu sebagai rasionalisme kerana kita tidak dapat melihat sendiri Nabi Adam itu dan kita tidak tahu dan kita tidak dengar sendiri daripada mulut Nabi Adam itu sendiri. Asal-usul kita daripada Nabi Adam. Bagi orang-orang bukan Islam, mereka hanya percaya bahawa asal-usul manusia ini datang daripada seorang chimpanzee, iaitu Theo Darwin mengatakan bahawa perkembangan chimpanzee daripada merangkak hinggalah menjadi manusia itu hanya dapat dilihat kerana telah ditunjukkan dan melihat benda itu, tapi tidak bagi kita. Kita hanya percaya bahawa kita berasal daripada umat Nabi Adam yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini.